Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Sri Yang di-Pertua. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, alhamdulillah umumnya telah diterima baik oleh seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dalam pada itu, kerajaan juga telah menerima beberapa pandangan dan kritikan berkaitan dengan KSP RMK12 ini dan terima kasih kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan kepada kesemua 42 ahli yang berhormat senator yang telah menyertai perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Terima kasih kepada semua Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri yang telah selesai menggulung untuk kementerian masing-masing dan insya-Allah saya akan memberi jawapan-jawapan kepada beberapa hal dasar yang khusus yang berkaitan dengan kementerian saya. Seramai 28 ahli Yang Berhormat Senator telah berbahas perkara-perkara dasar yang menyentuh secara langsung bidang dan tanggungjawab saya, merentasi isu-isu utama seperti berikut. Reformasi struktur ekonomi, soal KSP RMK12, banyak juga yang menyentuh mengenai peruntukan pembangunan, usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan, perancangan-perancangan pembangunan wilayah dan ada juga yang menyentuh mengenai dengan izin Sustainable Development Goals dan juga Environment, Social and Governance. Jadi saya mohon izin Tan Sri Yang di-Pertua supaya saya jawab dengan merangkumkan kerana kesemua 28 tadi sebenarnya menyentuh perkara-perkara dasar dalam 6 kategori tadi. Baik. Perkara pertama ialah reformasi struktur ekonomi negara dan kajian separuh penggal. Sebanyak 7 ahli yang berhormat telah menyentuh perkara-perkara mengenai kedudukan dan struktur ekonomi negara. Termasuklah soal pengukuhan fiskal, subsidi bersasar dan juga pengkalan data utama ataupun padu, pandangan-pandangan mengenai masalah gaji dan dasar gaji progresif dan secara keseluruhannya bagaimana perkara-perkara struktur ekonomi ini ditangani di dalam KSP. Keseluruhan KSP dirangka untuk menangani cabaran-cabaran dalaman dan global yang dihadapi ekonomi negara agar negara terus berdaya saing dan limpahan ekonomi daripada pertumbuhan ekonomi negara itu sampai kepada rakyat. Pun begitu, di sebalik prestasi ekonomi mutakhir negara kita yang menunjukkan bahawa kita telah pulih daripada kesan ekonomi akibat COVID-19, kita juga perlu menerima hakikat bahawa ekonomi kita mempunyai masalah-masalah struktur yang akan mengurangkan kemampuan kita untuk bersaing dalam keadaan ekonomi global yang sangat mencabar. Kita adalah sebuah negara dagang yang secara relatifnya sebenarnya adalah bersaiz besar. Maka kita akan terus dipengaruhi oleh faktor-faktor luar selain dari kemampuan kita untuk bersaing dengan jiran-jiran kita di rantau ini. Oleh itu, keseluruhan dokumen kajian separuh penggal ini secara majoritinya memberi tumpuan untuk membangunkan dasar, tindakan, inisiatif dan ekosistem untuk menyelesaikan masalah-masalah struktur ekonomi ini agar ekonomi negara berada pada landasan yang betul untuk mencapai potensi sebenar negara. Saya boleh rangkumkan masalah-masalah struktur ini kepada 3 kategori utama. Pertama, untuk memperbaiki kedudukan fiskal negara yang terbeban akibat hutang yang tinggi. Kedua, untuk membina enjin-enjin pertumbuhan baru bernilai tinggi untuk meletakkan Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau ini. Dan ketiga, untuk menaik taraf daya saing tenaga kerja kita agar bakat rakyat dapat menarik pelabur masuk, juga untuk membina industri-industri baru tadi dan seterusnya
dapat meningkatkan tangga gaji rakyat secara keseluruhannya. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, di dalam kajian separuh penggal, kerajaan telah membentangkan antaranya 17 anjakan-anjakan besar, iaitu strategi-strategi khusus untuk memperbaiki keupayaan kita mencapai sasaran-sasaran ini. Saya berterima kasih kepada ahli-ahli Dewan yang memberi pandangan mengenai subsidi bersasar, kerana ia adalah salah satu daripada anjakan besar yang diperlukan untuk membaiki kedudukan fiskal negara kita. Bagi tahun 2022, kerajaan menanggung subsidi pukal melebihi 80 bilion ringgit setahun, iaitu sekitar 27% dari keseluruhan belanja mengurus kerajaan. Secara rasional, kita semua sedar bahawa perbelanjaan ini lebih baik disasarkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan agar lebih banyak peruntukan dapat digunakan untuk khidmat rakyat dan belanja-belanja pembangunan yang lain. Soalnya ialah bagaimanakah kaedah yang paling adil kepada rakyat dan juga untuk kita dapat mengimbangi kesan makro kepada ekonomi kita seperti inflasi. Jadi saya berterima kasih kepada semua ahli Dewan yang memberi perhatian khusus mengenai pangkalan data utama ataupun padu, iaitu mekanisme utama yang akan digunakan oleh kerajaan untuk menjayakan pelaksanaan dasar subsidi bersasar kerajaan. Bagi menentukan kumpulan sasar yang benar-benar layak dan mengurangkan, dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, inclusion and exclusion error, kerajaan telah mengambil inisiatif membangunkan satu pangkalan dasar isi rumah yang menyeluruh dan bersepadu sebagai rujukan berpusat dalam membantu kerajaan membuat keputusan supaya keputusan penentuan keluarga yang layak itu adalah berasaskan data serta mengatasi masalah sedia ada selama ini bahawa kerajaan ada pelbagai data dalam beratus-ratus kementerian, agensi dan dalam pangkalan data, tetapi pangkalan data ini sebenarnya berada dalam keadaan tersendiri ataupun silo dan sebenarnya dia non-interoperable. Dia tak boleh digabungkan dan dia tidak boleh saling merujuk kepada setiap satu pangkalan data. InsyaAllah padu dijadualkan akan dilancarkan pada bulan Januari 2024 dan apabila padu beroperasi, ia akan mengintegrasikan data-data mikro daripada pelbagai agensi kerajaan bagi mewujudkan profil data semua individu di dalam setiap satu isi rumah. Dan sistem padu ini juga selepas dilancarkan akan dibuka kepada rakyat untuk setiap rakyat Malaysia mengemaskinikan maklumat mereka. Bermula pada Januari hingga Mac 2024 dan selepas itu kerajaan akan pada masa serentak akan menjalankan proses untuk mengesahkan dan untuk kita lakukan semak silang supaya kita benar-benar dapat mengesahkan kelayakan seseorang itu untuk mendapat subsidi bersasar berasaskan kepada pendapatan boleh belanja bersih sesebuah isi rumah. Jadi ada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli Dewan. Contohnya tentang aplikasi, tentang MySejahtera, tentang yang lain-lain. Sebenarnya kita memang ada semua data ni, Tan Sri Yang Dipertua. Tapi kita tidak ada data yang menyeluruh, terutama yang melibatkan tahap pendapatan dan perbelanjaan sesuatu isi rumah. Jadi MySejahtera contohnya, memang ada maklumat 32 juta rakyat Malaysia. Tapi dia ada nama dan juga kad pengenalan, jantina, dan juga dah dicucuk vaksin atau tidak. Dia sama juga dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Ada 32 juta rakyat Malaysia, tapi dia tidak dipadankan di dalam satu isi rumah. Dia adalah data individu. Padu akan membolehkan semua data ini digabungkan supaya kita tahu satu isi rumah, maknya siapa, anaknya siapa, isterinya siapa, berapa
pendapatan dia, berapa perbelanjaan dia yang akhirnya boleh memberikan apa yang dipanggil pendapatan boleh belanja bersih, dan yang inilah yang akan dijajarkan untuk menentukan sama ada sesuatu keluarga itu layak mendapat subsidi bersasar ataupun tidak. Jadi dengan pendekatan tersebut, walaupun rumit kerana dia melibatkan beratus-ratus juta data daripada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah pelaksanaan padu dijangka akan meminimumkan pertindanan dari segi pengagihan bantuan dan subsidi oleh pelbagai agensi kerajaan. Dan Yang di-Pertua, dengan masa yang pendek, saya berhajat untuk hanya menjawab soalan-soalan dan perkara-perkara yang dibawa oleh ahli dewan yang mengambil serta di dalam perbahasan. Bukannya ahli dewan yang hanya hadir hari ini tak timbulkan langsung, tak sentuh mengenai kementerian saya, tetapi hanya bangun sekarang. Nak tanya beza sikit. Boleh, perbezaan. Boleh. 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 Terima kasih. Jadi terima kasih YB Senator. Saya akan teruskan kerana YB Senator tidak bangun langsung dan tidak menyentuh langsung tentang urusan kementerian saya untuk berlaku adil kepada semua ahli dewan yang lain yang mengambil turut serta. Saya nak tanya sikit je, perbezaan. Sikit je. Perbezaan di antara data padu dengan e-kasih. Apa beza dia? Itu je saya nak tanya. Terima kasih. Baik, saya akan jawab selepas ini. Dia memang saya akan terangkan kenapa kerajaan perlu menghasilkan padu berbanding dengan data-data sedia ada termasuklah e-kasih. Baik. Yang berhormat Yang di-Pertua, boleh senarai nama siapa yang telah pun terlibat dalam ucapan? Ataupun ini memang satu peraturan yang tak boleh soalan tambahan untuk sesi penjelasan daripada dia untuk berlaku adil, saya boleh baca semua yang telah bercakap lah, tapi dia akan ambil masa lah 10 minit kan. Untuk subsidi bersasar dan padu, Senator Datin Haji Harus Suryati, Senator Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Senator Tuan Aknan anak lelaki Datuk, kemudian dasar gaji progresif pun mereka turut bercakap, termasuklah juga Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa, kemudian disambung oleh Senator Tan Sri Datuk Loh Kian Chuan. Saya boleh baca semua ni, Tan Sri. Jadi saya memang untuk berlaku adil dalam masa 40 minit itu supaya kita tumpu betul-betul kepada perkara-perkara dasar. Jadi kalau ada, insya-Allah yang ditimbulkan itu akan dijawab, dan saya akan bagi laluan kepada anggota dewan yang memang mengambil bahagian ataupun menimbulkan perkara itu. Supaya begini ya, Mat. Yang baiknya biar kita dengar Menteri menjawab dulu. Kalau ada dalam jawapan Menteri itu tidak terjawab soalan-soalan yang telah dibangkit, bolehlah bangkit selepas tu. Maknanya kita tidak mencelah benda yang ada dalam jawapan dia. Setuju Tan Sri. Kalau tidak kita akan terherot dengan menjawab perkara yang memang akan dijawab pun. Baik, saya kembali kepada padu tadi kan. Berdasarkan daripada data-data daripada padu ini, insya-Allah penentuan kumpulan sasar akan lebih tepat dan memenuhi objektif pelaksanaan sesuatu dasar, dan ini akan membantu kita mengatasi banyak perkara yang ditimbulkan selama ini. Soal keciciran, dia pergi kepada orang bukan warga negara lah, yang sepatutnya pergi kepada kumpulan A tapi diherotkan sampai kepada kumpulan yang lain-lain. Jadi seperti yang saya tegaskan tadi, kriteria dalam menentukan kumpulan sasar akan dilihat daripada pelbagai aspek, termasuk pendapatan, bilangan isi rumah dan juga tanggungan, lokaliti dan jarak ke tempat kerja, serta pemilikan aset seperti rumah, kenderaan dan tanah. Supaya kita tak berulang lagi yang orang kata orang T20 kereta 5 tapi dapat subsidi daripada kerajaan untuk RON 95. InsyaAllah melalui kaedah ini, kerajaan tidak lagi menumpukan kepada kumpulan pendapatan tertentu seperti B40 seperti sebelum ini, tetapi lebih melihat kepada kewajaran pemberian bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, insyaAllah data ini juga adalah mirip kepada real time. Maksudnya kalau data anak-anak bersekolah
bila data itu dikemaskini di Kementerian Pendidikan ataupun di Kementerian Pendidikan Tinggi, perkara itu juga akan dikemaskini di dalam padu supaya kita menyelesaikan perkara-perkara yang mana data-data ini tidak dikemaskini, orang yang telah meninggal pun kadang-kadang masih lagi ada dalam senarai kerajaan dan terus dapat bantuan. Jadi insya-Allah perkara ini kita akan laksanakan pada jadual masa yang agak mencabar kepada kerajaan. Kita buat keputusan, kita perlukan pangkalan data ini dahulu. Soal nak pakai sistem mana, kad ke, app ke, yang itu boleh diselesaikan dengan lebih mudah sebenarnya kerana punca keciciran itu ialah jika kita tidak mempunyai satu pangkalan data yang betul-betul lengkap. Jadi sebab itu kita ambil masa dan insya-Allah pasukan-pasukan daripada DOSM, daripada Mampu, daripada MOF, daripada Kementerian Ekonomi sedang bertungkus lumus dan insya-Allah kita boleh buka kepada rakyat untuk pengesahan bermula Januari 2024. Saya akan kembali kepada soalan Senator Datuk Razali tadi tentang e-kasih apabila saya menyentuh tentang pembasmian kemiskinan. Kerana pembasmian kemiskinan itu dia sangat berkait rapat dengan soal e-kasih dan juga ada kena dengan padu. Buat masa sekarang kita bergerak kepada soal struktur ekonomi yang seterusnya iaitu gaji. Juga ada disentuh oleh beberapa ahli dewan yang turut serta dan anjakan mengenai gaji ini juga ialah anjakan yang besar yang dibawa oleh kerajaan di dalam kajian separuh penggal ini. Kerana kita tak mahu jadi negara sahaja berpendapatan tinggi tetapi rakyatnya tidak berpendapatan tinggi. Sebab itu kerajaan telah meluluskan dasar gaji progresif yang akan memperuntukkan sejumlah dana kerajaan setiap tahun. Sama Tan Sri seperti mana kita peruntukkan wang untuk bina bangunan, untuk buat lapangan terbang, kerajaan perpaduan ini telah mengambil keputusan bahawa kita perlu campur tangan terus di dalam soal gaji rakyat Malaysia kerana data menunjukkan bahawa gaji kita tidak meningkat pada kadar yang sewajarnya berbanding dengan kenaikan kos sara hidup. Dan peruntukan itu datang daripada kerajaan tiap-tiap tahun. Dan untuk kita pastikan perkara ini boleh membuat anjakan kepada tangga gaji rakyat mengikut sasaran kerajaan, sebab itu kita perlu wujudkan satu ekosistem yang mampan mengenai penggajian di sektor swasta untuk menaikkan gaji rakyat secara berkala dari satu tahun ke satu tahun. Dasar gaji progresif ini insya-Allah akan menjadi pelengkap kepada dasar gaji minimum yang sedia ada dan juga sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun PLWS. Bezanya begini. Apabila kerajaan dan pentadbiran sebelum ini memperkenalkan gaji minimum ini hanya terpakai kepada pekerja-pekerja bawahan yang tidak berkemahiran. Apabila dilaksanakan di negara-negara lain, pengalamannya ialah apabila gaji paling bawah itu ditetapkan pada paras tertentu, majikan menaikkan gaji yang ke atas itu secara setara untuk membezakan di antara pekerja berkemahiran rendah, separa kemahiran dan tinggi. Dekat Malaysia dia tak jadi macam tu. Dia sebenarnya menarik ke bawah setakat ini data yang kita keluarkan. Sebab itu kita keluarkan data upah rakyat setiap suku tahun berdasarkan gaji setiap rakyat yang ada di KWSP, di EPF, di Jabatan Akauntan Negara. Dan data itu secara jelas menunjukkan bahawa untuk 2-3 tahun kebelakangan ini, gaji terutamanya pekerja-pekerja yang memulakan pekerjaan sama ada graduate ataupun entry level, dia sebenarnya terherot semakin ke bawah. Dan pandangan kita ialah kerana gaji minimum itu kalau tidak berhati-hati digunakan sebagai ukuran penanda aras bawah. Kalau atas sahaja gaji minimum dah kira okey. Dia tak kira sebenarnya yang bekerja itu telah melalui latihan, ada ijazah,
nilai kemahirannya lebih tinggi, asalkan 200 lebih tinggi daripada gaji minimum dikira okey. Dan kalau kerajaan tidak campur tangan, keadaan ini akan berterusan. Begitu juga dengan sistem PLWS yang sedia ada. Sistem ini menyediakan satu ekosistem supaya majikan boleh memberi insentif gaji yang lebih berdasarkan produktiviti, tetapi ia sebenarnya tidak wajib dan dia bergantung sama ada majikan nak ikut ataupun tidak. Jadi sebab itu kerajaan mengambil keputusan, antara yang paling awal kita buat keputusan ialah kita perlu campur tangan di dalam sistem gaji rakyat di dalam sektor formal untuk sektor swasta yang tidak pernah dibuat sebelum ini. Jadi insya-Allah saya berharap itu akan dapat memperbaiki gaji penengah rakyat daripada satu tahun ke satu tahun, kerana berdasarkan data, gaji penengah rakyat hanya mencatatkan RM2,250 pada tahun 2021. Maksudnya daripada sekitar 7 juta pekerja swasta kita yang ada gaji dan slip gaji tiap-tiap bulan pada tahun 2021, 50% daripada mereka, setiap seorang tu 50%, gajinya di bawah RM2,250. Dan ini sangat jauh sebenarnya daripada sasaran kerajaan untuk kita mencapai gaji penengah 2,700 seperti yang kita sasarkan. Itu pun saya tahu masih lagi kita kata rendah. Sebab itu kalau kita serahkan bulat-bulat kepada pasaran ataupun majikan, saya tak yakin perkara ini dapat diperbaiki. Sebab itu kita yakinkan kerajaan sedia ada dengan segala keterbatasan, kita kena sediakan peruntukan berbilion ringgit tiap-tiap tahun supaya kita boleh campur tangan terus. Ada banyak soalan-soalan yang ditanya terutamanya daripada majikan, daripada ahli dewan tentang sebenarnya macam mana kita nak laksanakan ini. Memang betul, ia tidak pernah dilaksanakan di mana-mana. Yang itu saya boleh akui. Jadi ia jadi satu cabaran yang besar kepada negara kita kerana negara lain tindak balas kepada sesuatu dasar gaji kerajaan itu tak sama macam kita. Negara lain kalau ada gaji minima dia naik. Tapi kita dia herotkan sedikit kan. Jadi kita terpaksa bangunkan dasar gaji progresif ini berdasarkan acuan kita sendiri. Kita mengambil kira contohnya kita tak boleh paksa semua majikan. Kerana daripada 100% entiti perniagaan yang ada di negara kita, 79% adalah bersifat perniagaan mikro, Tan Sri Yang di-Pertua. Ini adalah yang disebut oleh Timbalan Menteri KPDN tadi. Pendapatan tahunan kurang daripada 300,000 setahun. Kemudian pekerja 5 orang ke bawah. Dan sebahagian besar daripada mereka adalah di dalam sektor dengan izin F&B, yang gerai, yang restoran. Kalau kita paksa, maka daripada kita nak menaikkan gaji, mereka akan tutup kedai, gulung tikar. Jadi sebab itu, dengan peruntukan yang ada, kerajaan mengambil pendekatan bahawa dasar gaji progresif ini perlulah bersifat sukarela. Dia mestilah berteraskan insentif dan ia perlu terkait dengan produktiviti supaya ada pertanggungjawaban di antara majikan dan juga di antara pekerja. Dasar ini tidak bersifat mandatori bagi membolehkan majikan diberikan masa yang mencukupi dan dapat menyesuaikan pelan perniagaan sebelum menyertai dasar ini, memandangkan majikan akan mengalami peningkatan kos buruh apabila menaikkan gaji pekerja. Cuma kita berharap apabila dasar ini dilaksana dengan lebih meluas, ia akan mewujudkan pasaran bakat yang lebih cekap. Majikan-majikan tahu bahawa majikan yang tidak mahu membayar gaji mengikut kerangka dasar gaji progresif, mereka akan diketepikan oleh bakat-bakat pekerja yang ada. Maka itu akan menghasilkan pasaran bakat yang lebih baik dan itu akhirnya insya-Allah akan menjadi satu dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua push factor
supaya dia akan melonjakkan seberapa banyak majikan untuk turut serta dan mula membayar mengikut kerangka gaji progresif yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya tak ada jam Tan Sri yang dipertua kan, saya bercakap sampai pukul 7 nanti. Free flow ke? Pukul yang itu saya tanya Tan Sri, saya tak tanya ahli dewan. Saya masa macam mana ni Tan Sri? Sebenarnya dia orang yang Hormat Menteri, sebenarnya dia orang dah mengantuk sikit. Itulah dia, saya biar bercakap sikit-sikit lah. Okey. Adalah sikit, jangan dekat sangat dengan Dewan Rakyat tu. Tapi Okey. adalah bunyi dia. InsyaAllah. Jadi saya sebab selalunya ada jam, hari ni tak ada jam kan. Tak apa, saya sebenarnya membiarkan Menteri sebab ini menggulung yang terakhir. Okey. InsyaAllah saya kena tengok yang kat situ lah. InsyaAllah tak sampai pukul 6. Kita nak... Kalau saya boleh minta Tan Sri Yang di-Pertua dalam 20 minit lebih saja lagi. Boleh. Dan, Saya pun ada urusan juga lepas ni. Baik, kita kembali kepada dasar gaji progresif. Jadi kepada majikan, insya-Allah majikan akan menerima insentif berbentuk tunai yang akan disalurkan setelah majikan mengemukakan dokumen berkaitan sebagai bukti telah memenuhi keperluan dasar ini. Dia kena naikkan gaji dulu, kemudian tunjukkan bukti, itu baru boleh bayar. Dia bukan kerajaan akan bagi insentif bulat-bulat kan. Dan insentif berbentuk tunai ini adalah penting bagi menggalakkan majikan untuk menyertai dasar ini, terutamanya dalam kalangan perusahawan mikro, kecil dan sederhana. Dan insya-Allah oleh kerana peruntukan itu ditentukan oleh kerajaan, maka ia dapat mengimbangkan beban kewangan kerajaan juga kerana insya-Allah dia akan dilaksanakan atas dasar dengan izin Tan Sri first come first served. Mana yang memohon dan dia menepati syarat dia akan dapat, siapa tak dapat kerana kuota itu telah dipenuhi berdasarkan peruntukan yang kerajaan telah bagi untuk tahun itu, dia kena tunggu tahun depan. Dasar ini juga insya-Allah terkait dengan produktiviti. Dalam hal ini, pekerja diwajibkan untuk menghadiri latihan peningkatan kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan. Kerana pekerja dia tahu untuk dia mendapat tangga gaji tambahan yang lebih tinggi, maka dia perlu kekal di dalam daftar gaji progresif. Tapi untuk terus kekal di dalam daftar gaji progresif itu, mereka perlu memenuhi syarat-syarat latihan supaya bukan sahaja dia meningkatkan bakat dan kebolehpasaran mereka, bakat itu dan latihan itu akan boleh membantu mereka meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Jadi itu akan mengimbangi keperluan gaji yang lebih baik kepada pekerja, tetapi juga untuk berlaku adil kepada majikan supaya majikan juga dapat manfaat daripada produktiviti yang lebih baik. Peruntukan bagi melaksanakan dasar ini adalah bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan. Kerana kita telah melalui banyak dasar-dasar sebelum ini yang mulanya dengan peruntukan yang sedikit tetapi dia terus membesar sehinggalah dia menjadi beban kewangan yang besar kepada kerajaan. Kita berbincang panjang tentang soal subsidi. Dan seperti yang saya sentuh awal tadi, dia dah sampai ke peringkat yang dia jadi beban besar. Jadi bila kita merangka dasar gaji progresif ini, yang penting ialah peruntukan itu dikawal oleh kerajaan. Supaya kalau ada lebih, kita bagi lebih. Kalau kita perlu hadkan pada kadar-kadar tertentu, kita hadkan dan sudah tentu kita nak daripada 1 tahun ke 1 tahun, itu akan terus memberi manfaat kepada lebih banyak orang, tetapi pada masa yang sama perlulah diseimbangkan dengan kedudukan kewangan kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan insya-Allah akan membentangkan kertas putih cadangan pelaksanaan dasar gaji progresif ini dalam sidang Dewan Rakyat yang akan datang, insya-Allah. Dan mekanismenya akan diterangkan dengan lebih jelas lagi supaya kita perlukan penglibatan dan juga cadangan-cadangan daripada semua pihak pemegang taruh. Bukan saja Dewan Rakyat, Dewan Negara, tetapi juga rakyat dan majikan. Kerana saya sebut tadi,
ini adalah satu perkara yang betul-betul mencabar dan kita perlu rancang dengan teratur supaya kita boleh mula bangunkan satu kerangka dasar gaji yang membantu kita untuk mencapai sasaran bahagian pampasan pekerja untuk mencapai 45% daripada KDNK dalam tempoh 10 tahun. Kita sekarang ni ada dekat 32% saja. Jadi kalau kita tidak ada campur tangan dan dasar seperti ini, kebimbangan saya, ekonomi berkembang dari satu tahun ke satu tahun, tapi jumlah daripada ekonomi itu yang pergi kepada pekerja dan keluarga kita semakin mengecil peratusannya. Kerana itulah yang telah berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar telah meletakkan sasaran 45% untuk kita capai dalam tempoh 10 tahun dan insya-Allah salah satu kaedah utama ke arah itu ialah dengan melaksanakan dasar gaji progresif ini. Tan Sri Yang di-Pertua, perkara yang seterusnya yang banyak disentuh oleh ahli Dewan ialah soal peruntukan pembangunan dan juga soal keseimbangan pembangunan wilayah. Seramai 14 ahli Dewan telah mengulas mengenai perkara ini dan saya perlu jelaskan bahawa peruntukan pembangunan ataupun Developmental Expenditure DE diagihkan sebenarnya untuk melaksanakan projek-projek yang diluluskan berdasarkan permohonan dan keperluan yang dikemukakan oleh kementerian-kementerian di peringkat Kerajaan Persekutuan. Dan dia sebenarnya tidak datang daripada kerajaan negeri. Sebab setiap kali kita bercakap tentang peruntukan, soalnya ialah... Minta mencelah yang di-Pertua. Ya. Boleh saya habiskan sekejap sebab saya rasa dia akan sampai soal sekarang dia dalam situasi ini saya perlu sebab soalan saya ringkas saja kerana bila kita bercakap tentang minta projek selalunya jawapan kepada menteri-menteri kita adalah dia mesti pergi kepada keutamaan negeri. Sekarang bercanggah dengan jawapan menteri pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Ini peluang untuk saya terangkan dengan lebih sedikit mendalam. Ya. Prosesnya begini Yang Berhormat. Ya. Sebelum mengemukakan permohonan projek kepada Kementerian Ekonomi, ya, akhirnya senarai itu akan disemak dan diluluskan kos dan juga projek itu di peringkat Kementerian Ekonomi. Tetapi sebelum sampai kepada Kementerian Ekonomi, semua kementerian akan melaksanakan perancangan dia dan memang syaratnya bahawa semua kementerian dan agensi persekutuan ini telah diminta supaya mengadakan satu sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan di peringkat negeri. Jadi memang pada pandangan saya telah melalui dua pusingan belanjawan. Ya. Mula-mula masa kita Kerajaan Perpaduan mula ambil alih dan yang ini untuk terbaru untuk belanjawan 2024. Memang kementerian dan agensi masing-masing telah pun ambil kira, berbincang. Cuma yang berlakunya begini. Kementerian masing-masing ada senarai seluruh negara. Kalau ambil contoh Kementerian Kerja Raya, semua jalan-jalan yang perlu dibina atau dibaiki ini ada di seluruh negara. Jadi senarainya itu cukup panjang dan mereka perlu mengagihkan mengikut keutamaan dan juga supaya berlaku adil dengan seberapa yang baik kepada semua negeri. Sedangkan negeri-negeri pula, apabila mereka melihat kepada kawasan mereka, mereka juga ada senarai keutamaan masing-masing. Jadi mungkin senarai keutamaan negeri ada 10 yang dipohon kepada Kementerian Kerja Raya. Tapi bukan semua 10 yang boleh diberikan. Mungkin 3 sahaja, 2 sahaja. Dan perkara ini adalah perkara biasa yang berlaku dari satu tahun ke satu tahun. Perkara itu bila sampai ke peringkat Kementerian Ekonomi, kita menggunakan beberapa landasan untuk kita memastikan agihan perbelanjaan itu berlaku seadil yang mungkin kepada negeri-negeri. Jadi sebab itu dalam KSP RMK 12 ini penekanan khusus terus diberikan kepada keseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah.
Kerajaan sedar akan cabaran untuk merapatkan jurang pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar dan bandar yang akan terus wujud. Usaha untuk merapatkan jurang pembangunan ini adalah satu usaha yang berterusan, yang sentiasa akan menjadi keutamaan kerajaan selagi mana kesenjangan di antara wilayah-wilayah ini akan berlaku. Sebagai contoh, sehingga kini keutamaan agihan peruntukan belanja pembangunan asas, DE asas, masih diberi kepada 6 negeri yang dikira kurang membangun, iaitu Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Dia tidak berubah walaupun ada pertukaran kerajaan. Kerana pandangan saya sendiri sebagai menteri yang bertanggungjawab ialah dasar adalah dasar. Dan perkara ini akan berterusan. Walaupun begitu, contohnya, kita juga kena lihat dan semak dari semasa ke semasa. Kerana bila dasar itu telah dibuat begitu dan kita teruskan, kita juga kena berlaku adil kepada 3 negeri yang pada pandangan saya menjadi negeri tengah ni. Dia bukan atas, dia bukan yang menjadi penjana pertumbuhan ekonomi yang paling atas, dia juga bukan negeri terbawah, dia negeri tersekat di tengah-tengah, iaitu Negeri Sembilan, Melaka dan Perak. Kerana mereka sebenarnya tak jauh beza dari segi pendapatan, dari segi pertumbuhan ekonomi, dia lebih baik, tapi dari segi kedudukan sosioekonomi, penduduk-penduduk di 3 negeri ini, dia tak adalah jauh sangat beza daripada 6 negeri tadi. Tapi mereka memang mendapat peruntukan yang sebenarnya kurang berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi semakan ini akan terus berlaku dan setakat mana yang kita boleh buat, kita akan cuba pastikan bahawa ia diagihkan dengan seadil yang mungkin. Cuma saya perlu juga Tan Sri Yang Di-Pertua sebut perkara ini. Bahawa sementara kerajaan persekutuan kekal pada pendekatan begini, apa pun perancangan kerajaan persekutuan ini tidak akan dapat tercapai tanpa sokongan daripada kerajaan-kerajaan negeri. Oleh yang demikian, sebab itu kerjasama erat dengan kerajaan-kerajaan negeri ini adalah amat diperlukan dalam memastikan projek-projek kerajaan persekutuan yang telah diluluskan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan di peringkat negeri untuk kepentingan rakyat. Sebab pandangan saya begitu mudah. Jika negeri-negeri pembangkang sekarang ini terus mendapat pendekatan, terus mengambil pendekatan yang kadang-kadang tidak seiring dengan perancangan kerajaan persekutuan, ia sangatlah merugikan wang rakyat. Kerana kerajaan persekutuan telah pun memperuntukkan perbelanjaan yang paling besar kepada negeri-negeri di bawah pentadbiran pembangkang ini. Jadi wang itu sudah ada, projek itu sudah ada, maka wajarlah ia diselaraskan supaya hasil dan impak ekonomi yang maksimum dapat dicapai. Dan kita ketepikan perkara-perkara lain, hanya dengan itu baru kita dapat pastikan kesan itu baik kepada rakyat. Baik. Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya kalau boleh saya nak terlacak teruskan. jauh ni negeri pembangkang Jawapan menteri kita sebut. dapat putusan tadi. Sungguh habis menteri itu akan jawab soalan. Ya. Nak tanya kejap dia lupa bimbang sebab negeri pembangkang disebut Terengganu. Takkan lupa. Saya tak lupa. Okey, baik. Terutamanya saya tak lupa siapa yang tak bangkit berbahas sebelum ini. Itu saya tak lupa. Sebab dia sebut Terengganu ni pembangkang, negeri yang miskin. Saya nak tanya dia, apa menteri benchmark menteri yang mengatakan negeri Terengganu ni miskin dan tak boleh bagi peruntukan yang besar nak bandingkan Negeri Sembilan. Itu maksud saya ni. Takut menteri terlajak. Ini tak ada terlajak, Tuan. Ya. Okey, saya nak bagi Duduk Menteri. Saya nak bagi penjelasan ni. Kadang-kadang kita dalam perbahasan, apabila satu-satu perkara kita bahas, dah berlalu perkara ini, nak bangkit lagi apabila menteri dah berpindah kepada satu perkara lain, kadang-kadang kita kata itu dah habis ni. Tapi sekali ini kita dah bagi tahu tadi, biar menteri jawab dulu. Jadi tak ada subject matter pun akan terlepas. Mana boleh dia masih disoali. Silakan.
Terima kasih Tan Sri. Saya sentuh sedikit yang Senator Datuk Razali sebut tadi. Ukuran ialah kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi. Kita melihat kepada saiz ekonomi. Kita melihat kepada pendapatan isi rumah purata di negeri-negeri tersebut. Dan berdasarkan angka-angka ini, sebab itu kita ada senarai contohnya ekonomi terbesar, ekonomi yang paling pesat, gaji dan pendapatan isi rumah, dan inilah yang digunakan untuk dijadikan sebagai landasan dan kayu ukur. Sebab itu contohnya negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Kedah, yang ini saya rasa kita sedia maklumlah pendapatannya lebih rendah dan pekerjaannya bentuknya lebih rendah. Jadi ini yang digunakan untuk mengukur dan mengkategorikan negeri mana yang berada di atas dan negeri mana yang berada di bawah. Baik, Tan Sri yang di-Pertua, saya sambung supaya kita kekal untuk kalau boleh habis dalam 10 minit lagi kan. Soal peruntukan tadi saya wajar maklumkan kepada Dewan pecahan-pecahan peruntukan kepada 6 negeri ini dari tahun 2021 hingga 2023. Untuk tahun 2021, 6 negeri tersebut mendapat 13.5 bilion ringgit. Dan itu adalah separuh, 50% daripada peruntukan pembangunan kerajaan. 2022 dia kekal naik lagi daripada 13 bilion kepada 15 bilion. Dan apabila kerajaan perpaduan ambil alih, naik lagi kepada 17 bilion. Jadi saya harap ini mematikanlah segala polemik yang berkaitan dengan peruntukan ini supaya masing-masing bidang kuasa kerajaan negeri tumpu kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Setiap negeri-negeri boleh bersaing masing-masing mentadbir dengan terbaik dan saya boleh bagi jaminan bahawa kita akan kekal dengan dasar yang kita telah buat ini. Yang kita nak pastikan ialah setiap RM1 yang dibelanjakan di negeri-negeri yang diberi tumpuan ini, hasilnya itu berbaloi kerana RM1 itu diambil daripada negeri-negeri yang lain. Dan itu keputusan yang saya terpaksa tanggung. Sama ada saya nak bagi lebih kepada Perak ke Negeri Sembilan ke Melaka ke Selangor, itu keputusan yang saya tanggung tiap-tiap tahun. Saya berdoa supaya peruntukan ini yang memang telah dilebihkan disambut dengan baik di 6 negeri ini supaya kita boleh melihat keadaan sosio-ekonomi rakyat di negeri-negeri ini naik meningkat seperti yang dirancang dengan pelaburan-pelaburan kerajaan ini. Mengenai Sabah dan Sarawak, strategi dan inisiatif bagi Sabah dan Sarawak ini disebut secara khusus di dalam KSP dalam bab 5. Walaupun kita tidak ada senarai projek khusus untuk Sabah dan Sarawak, tak ada senarai projek yang khusus untuk Labuan, sebab ada ahli dewan yang menimbulkan soal apakah Labuan dipinggirkan. Saya nak maklumkan bahawa pembangunan di wilayah Persekutuan Labuan itu sebenarnya tetap menjadi sebahagian daripada keutamaan, dan selain daripada peruntukan-peruntukan yang sedia ada, sebenarnya Labuan ini juga termasuk di dalam BIM niaga, iaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth, dan ada projek-projek khusus pun yang dibangunkan melalui inisiatif BIM niaga ini di Labuan, termasuklah dadang solar, termasuklah juga projek naik taraf pelupasan sampah, naik taraf lampu dan sebagainya. Tetapi saya sedia maklum bahawa sebenarnya masih banyak yang perlu dibuat untuk Labuan. Dan insya-Allah perkara itu akan terus diberi perhatian supaya kita tidak timbul isu bahawa peruntukan yang lebih pergi kepada Sabah tetapi terhenti daripada disampai ke Labuan. Sedangkan Labuan itu selalu dilihat sebagai begitu rapat ekonominya dengan Sabah. Tan Sri Yang di-Pertua, bahagian terakhir. Bahagian terakhir ini ialah soal kemiskinan. Ada banyak ahli dewan yang memberikan masa yang secukupnya berbahas mengenai kemiskinan. Ada sebenarnya 5 ahli dewan yang membangkitkan soal isu kemiskinan ini.
Itu yang saya nak kembali kepada soal ikasih dan padu dan soal pengkalan data yang ditimbulkan awal-awal tadi. Kerajaan menyedari bahawa sebarang usaha untuk membasmi kemiskinan ini, satu faktor yang paling penting untuk memastikan keberkesanan usaha-usaha itu adalah berkait rapat dengan sumber data utama yang dijadikan rujukan. Kalau data itu tidak tepat dan tidak dikemaskini dan tidak melambangkan perkara yang sebenarnya di bawah, segala peruntukan dan fokus kerajaan dia jadi tercicir. Dan kita akan terus berada dalam kitaran masalah soal pembasmian kemiskinan. Setakat ini, sumber data utama yang digunakan di dalam sistem kerajaan adalah pertama daripada IKASIH, iaitu Bank Data Kemiskinan Nasional, dan satu lagi untuk masyarakat orang asli ialah Sistem Informasi Data Maklumat Masyarakat Orang Asli ataupun IDAMAK. Berikut ialah data-data kemiskinan. Sehingga 31 Ogos 2023, sejumlah 112,862 ketua isi rumah, maksudnya isi rumah, direkodkan sebagai miskin tegar di dalam sistem IKASIH. Jumlah tersebut turut meliputi miskin tegar yang direkodkan di 6 negeri yang paling kurang membangun. Di Kedah, 12,389 keluarga, di Kelantan 10,434 keluarga, di Terengganu 6,331 keluarga, di Perlis 4,040 keluarga, di Sabah 23,070 keluarga, dan di Sarawak data ini sering menjadi perdebatan. Mengikut IKASIH sekarang, Sarawak ada 24,747 keluarga miskin tegar Tan Sri, dan kita tahu dan terus berbincang dengan Kerajaan Negeri Sarawak kerana data ini dipersoalkan. Baik. Walau bagaimanapun, terdapat isu keraguan terhadap pangkalan data kemiskinan ini, seperti yang sering dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Di pihak wakil rakyat sendiri selalu timbul soal yang miskin tak ada, yang tak miskin ada. Di peringkat kerajaan pula, kita berhadapan dengan masalah bila satu keluarga itu ataupun penerima itu dia telah masuk IKASIH, dan daripada IKASIH ini dia dapat semua bantuan yang lain, dia tak nak keluar dah. Dan dia tidak kemaskini data. Jadi sebab itu kita faham cabaran-cabarannya. Walaupun pemutihan data IKASIH itu memang mengambil banyak masa dan dibuat secara berkala, tetapi dari sudut kesahihannya, sumber data yang ada di dalam IKASIH sebagai data utama kemiskinan negara masih lagi mempunyai cabaran-cabarannya. Kemudian, kita juga berhadapan dengan satu lagi cabaran. Pelaporan mengenai kadar kemiskinan mestilah mengikut piawai antarabangsa. Dan piawai antarabangsa itu adalah berdasarkan kaedah yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kerana kita terbitkan data untuk kegunaan dunia di peringkat agensi antarabangsa untuk membandingkan, data itu mestilah mengikut piawai kaedah-kaedah. Dan ini yang perbezaan besar. Kaedah piawainya ialah melalui survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah yang dibuat setiap 2 tahun sekali, dan mengikut kaedah piawai itu sebenarnya kemiskinan tegar pada peringkat nasional direkodkan sebanyak 0.2% sahaja, iaitu jumlah isi rumah miskin tegar di negara ini sebenarnya 18,445 bilangan isi rumah, berbanding dengan yang ada di dalam IKASIH sebanyak 112,800 lebih. Sebabnya ialah kerana kita menghadapi kesukaran untuk memutihkan dan memastikan data itu benar-benar tepat dengan ada seperti yang di bawah. Jadi sebab itu, seperti yang saya sebut sebentar tadi, pelaporan miskin tegar yang piawai di peringkat antarabangsa ini mestilah kita terima pakai. Jadi bila kerajaan ada dua set angka yang berbeza ini,
Ini adalah antara keputusan-keputusan yang akan dibuat di peringkat kerajaan supaya perkara ini perlu diselaraskan untuk tidak menimbulkan polemik dan juga masalah kepada pelaporan piawai ekonomi negara. Jadi insya-Allah itulah yang sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengintegrasikan kesemua pangkalan data yang ada dalam kesemua kementerian dan agensi ke arah menjadi padu supaya cabaran-cabaran yang ada selama ini di dalam IKASIH ataupun pangkalan data yang lain dapat diselesaikan dengan baik. Supaya fokus kita itu betul-betul berasaskan data yang tepat. Dan padu insya-Allah akan mengambil sehingga 270 pangkalan data daripada semua sistem yang ada dalam kerajaan, termasuklah zakat, termasuklah syarikat swasta, termasuklah badan berkanun, dan ia akan terus ditambah, dan itu insya-Allah akan mengatasi perkara-perkara yang ditimbulkan sebelum ini mengenai ketepatan data. Because dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, we must begin with the right data. Betul-betul 10 minit dah. Baik, betul-betul 10 minit. Jadi saya terus kepada soalan terakhir yang ditimbulkan, iaitu soal inisiatif-inisiatif untuk membasmi kemiskinan. Ya. Jadi saya ingin memberi makluman kepada ahli dewan yang turut serta tentang pelbagai usaha yang telah dibuat oleh kerajaan. Ada yang diteruskan daripada kaedah-kaedah lama, tapi yang ditumpukan secara khusus oleh kementerian saya ialah melalui satu program yang diberi nama Inisiatif Pendapatan Rakyat ataupun IPR, yang bezanya ia menggunakan template supaya kita mengurangkan risiko perniagaan dan pelaksanaan di peringkat penerima, dan sebahagian besar risiko itu ditanggung oleh kerajaan dengan penyediaan template-template khusus, dan penerima-penerima ini sebenarnya hanya masuk dan ada template, dan insya-Allah mereka akan mendapat sekurang-kurangnya RM2,000 tambahan pendapatan sebulan. Setakat ini pelaksanaan IPR telah mendapat sambutan yang baik. Sehingga 14 September 2023, sejumlah 124,623 permohonan telah diterima, dan daripada keseluruhan permohonan itu setelah disemak silang untuk menentukan kelayakan, sejumlah 45,631 individu sekarang ini berada dalam senarai yang menunggu mendapat tempat di dalam program ini untuk dipadankan dengan salah satu daripada 3 inisiatif ini. Dan 3 inisiatif rintis tersebut termasuklah inisiatif usahawan tani ataupun INTAN, inisiatif usahawan makanan ataupun INSAN, dan inisiatif operator perkhidmatan ataupun IHSAN. Dan pelaksanaan IPR ini turut memberi tumpuan di 6 negeri yang kurang membangun tadi, termasuklah program-program INTAN berskala besar yang melibatkan tanah sekurang-kurangnya 100,000 ekar di negeri-negeri kurang membangun tadi, termasuklah di Setiu Terengganu sekarang sedang dilaksanakan, di Kota Marudu dan di Kinabatangan Sabah, di Cuping Perlis dan juga di Bukit Tangga Kedah. Kalau saya boleh terus untuk saya gulung dan tutup Tan Sri Yang di-Pertua, kalau ada maklumat yang berkaitan secara terperinci mengenai penerima dan sebagainya, yang itu saya boleh bekalkan secara bertulis. Tan Sri Yang di-Pertua, setakat ini dahulu penjelasan saya. Saya ucap terima kasih kepada semua kementerian dan agensi yang telah turut serta, yang telah menggulung. Terima kasih kepada kesemua kepimpinan dan kekitangan Kementerian Ekonomi yang telah mengusahakan kajian separuh penggal ini, dan terima kasih kepada semua ahli dewan. Boleh saya mencelah? Boleh. Janji. Kalau ada celahan. Ladies first ke? Ada 3 orang kan? Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Your explanation dengan izin very clear, very precise. Tetapi yang saya seronok tengok bila Yang Berhormat Menteri menjawab dengan senyuman, tak lepas senyuman tu.
Jadi alhamdulillah syukur. Jadi kami di Dewan Negara ni bila kami bertanya Yang Berhormat Menteri, kami ni bertanya dengan berhemah. Diajar oleh Yang Dipertua Dewan Negara ya, dan diingatkan selalu supaya bertanya dengan hemah. Jadi insya-Allah Yang Berhormat Menteri pun akan menjawab secara berhemah. Insya-Allah. Saya ada 3 soalan Yang Berhormat Menteri ya. Short ones. I've written it down. Saya menyambut baik semua usaha mereformasikan ekonomi kami. Saya ingin tahu, bolehkah saya mohon butiran bagaimana Kementerian Ekonomi akan menstrukturkan semula ekosistem insentif dan pelepasan cukai untuk menggalakkan pelaburan domestik dan tidak hanya mengutamakan pelaburan asing yang pulangannya tidak berapa jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah pihak kementerian akan memastikan syarikat majikan yang mendapat faedah gaji progresif ini bukannya syarikat yang memang sudah membayar gaji yang tinggi kepada pekerja mereka? I come from the corporate sector, Yang Berhormat Menteri ya, dengan izin Yang Dipertuan. Contoh ya, di KL banyak syarikat besar memang membayar gaji tinggi dan gaji daripada gaji minima. So how are you going to curb that and look at that dengan izin? Yang ketiga dan terakhir, saya juga ingin memohon pandangan YB sama ada kementerian boleh mempertimbangkan cadangan yang saya bangkitkan berkaitan the CEO pay disclosure ratio dengan izin dan juga salary transparency law. A lot of majikan akan marah dengan saya lah sekarang ni. But bagi saya, dengan adanya perkara ini, ia akan membenarkan market forces dengan izin untuk meningkatkan lagi gaji rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya jawab satu-satu dengan cepat. 3 soalan tadi. Soalan yang pertama ialah tentang dasar insentif dan sebagainya. Tanggungjawab fiskal itu sebenarnya berada di bawah Kementerian Kewangan. Dan tetapi dasar makro yang menyeluruh dan soal pertumbuhan dan penggalakan pelaburan domestik ini dia juga berkaitan dengan ekosistem. Perkara itu dibincangkan di M10. Jadi insya-Allah buat masa sekarang memang tumpuan kita ialah kepada tumpuan kami di Kementerian Ekonomi ialah kepada 3 masalah struktur ekonomi yang saya sebut tadi, soal fiskal, kemudian soal enjin pertumbuhan baru dan kemudian soal bakat. Tetapi saya tahu bahawa Kementerian Kewangan pun menumpukan kepada langkah-langkah khusus untuk menggalakkan pelaburan domestik. Saya yakin itu akan dibawa dari satu semasa ke semasa. Soalan kedua tentang bagaimana kita nak memastikan supaya syarikat-syarikat besar ini dia tidak, yalah dengan izin Tan Sri, take a free ride dengan wang rakyat. Sebab itu dia dikhususkan kepada SME. Maksudnya hanya syarikat-syarikat yang mematuhi syarat-syarat yang kerajaan telah tetapkan kerana fokusnya ialah kepada SME terlebih dahulu. Kerana kita tahu memang MNC dan sebagainya ini, mereka memang sudah membayar dan mampu membayar. Malah inilah juga yang menyebabkan masalah di dalam ekonomi kita kerana pekerja yang baik daripada SME itu akan dicolek oleh syarikat yang lebih besar ini dengan tawaran gaji. Jadi kalau perkara ini berterusan, dia sebenarnya akan membawa kesan yang besar kepada ekonomi kita kerana sebahagian besar ekonomi kita ini adalah SME. Jadi SME ini perlu diperkasakan dengan bakat yang lebih baik untuk mereka membina lagi SME ini kan. Dan soalan yang ketiga berkaitan dengan disclosure, soal gaji CEO dan sebagainya. Itu adalah syaratnya, iaitu untuk mematuhi dan layak menjadi majikan yang mendapat manfaat daripada gaji progresif. Ada 3 kriteria utama. Pertama ialah gaji permulaan. Gaji permulaan yang mematuhi syarat tertentu layak berada dalam dasar gaji progresif. Yang kedua ialah kadar kenaikan gaji tahunan. Dan yang ketiga ialah dari segi nisbah di antara pengurusan atasan dengan pengurusan pertengahan dan yang paling bawah. Dan ini akan digunakan untuk memberi pengiktirafan dan rating kepada majikan-majikan ini
Dan perkara ini akan diperhalusi oleh jawatankuasa pelaksana yang akan sebenarnya akan membawa perkara ini ke peringkat majikan, peringkat pemegang taruh dan yang lain-lain. Terima kasih. Soalan tambahan, Tan Sri? Yang Amat. Terima kasih kepada... Tunggu saya panggil baru cakap Yang Amat. Okey. Kena hormat. Okey, sila Yang Amat. Sila. Terima kasih Tan Sri yang dipengerusi. Kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi, pertama saya nak ucap tahniah atas dasar gaji progresif yang telah dibincangkan. Ini salah satu inisiatif baik pada kerajaan. Tetapi ketegasan kerajaan ni perlu ada. Kalau kita buat dasar gaji progresif ni tidak ada ketegasan kerajaan tentang pelaksanaan, untuk negara kita ke arah negara maju still akan go back to square one. Itu yang pertama. Soalan yang utama bagi saya tertarik tentang big data. Di mana pihak kerajaan memerlukan big data untuk menyelesaikan isu rakyat tentang subsidi dan sebagainya. Dan hari ini kerajaan mengeluarkan kenyataan akan menggunakan sistem padu. Sedangkan ramai di antara kita tahu kita sudah ada aplikasi yang telah digunakan pakai oleh majoriti rakyat Malaysia. Apabila kita nak membina aplikasi baru seperti padu dan sebagainya, kos itu akan memain peranan. Kenapa pihak kerajaan tidak mengambil inisiatif untuk membuat enhancement kepada sistem aplikasi MySejahtera yang telah dimuat turunkan oleh majoriti rakyat Malaysia, seterusnya boleh menyelesaikan kos dan juga duit rakyat itu sendiri. Kerana hari ini kita menjadi persoalan bila kita nak buat aplikasi baru. Kita perlu perbelanjaan tinggi. Kedua, bagi saya untuk pembudayaan minda rakyat Malaysia ni, bila nak suruh mereka download aplikasi baru, saya rasa bukan satu perkara mudah. Sedangkan kita dah ada aplikasi yang telah dimuat turunkan. Jadi bagi saya, pihak kerajaan perlu mengambil satu inisiatif mempunyai sistem big data yang penuh untuk penggunaan masa hadapan. Sebab jangan nanti bila tukar kerajaan, sistem baru. Jadi tidak menyelesaikan masalah isu big data. Jadi saya rasa synchronization atau enhancement kepada satu sistem amat penting untuk kita melangkah ke arah negara maju. Jadi saya mohon Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi yang segak dan sentiasa senyum memberikan penjelasan yang jelas. Terima kasih. Yang Berhormat, jangan jawab dulu. Saya minta dua ni jawab soalan dulu. Minta Yang Berhormat soalannya dengan ringkas. Okey. Ya. Saya juga satu, Tan Sri, saya juga satu. 1, 2, 3. Okey. Tan Sri yang Dipertua, saya ada berucap mengenai REE yang mana saya mencadangkan badan, agensi atau JLC ditubuhkan oleh kerajaan. Saya mencadangkan pada pihak kerajaan pada hari ini, letaklah kementerian yang sesuai sebenarnya menyelesaikan masalah REE ini adalah Menteri Ekonomi ini, Kementerian Ekonomi. Kerana dia boleh koordinat dengan semua negeri-negeri, supaya tempoh masa untuk kita buat rundingan tu pendek dan hasilnya cepat. Saya rasa saya cadangkan bagi kepada diorang. Kerajaan yang ada ditimbangkan. Baik, itu saja. Yang Ahmad. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh tentang, saya tertarik dengan enjin. Soal saya Ahmad. Ya. Supaya dia tahu enjin pertumbuhan ekonomi negara, iaitu berkaitan dengan infrastruktur. So saya mohonlah supaya infrastruktur yang kita sebutkan di dalam perbahasan kita akan dilaksanakan dengan adil lah. Dan ada kaitan juga dengan keutamaan-keutamaan negeri ini tadi. Dan kita melihat supaya kerajaan juga menyemak keutamaan negeri itu sama ada benar-benar keutamaan, sebab ada di kalangan kita wilayah ataupun kawasan daerah-daerah kita ni kadang-kadang kita tak puas hati kerana daerah kita ini tak dimaju-majukan. Kita minta seolah-olah ada juga kerajaan negeri yang tidak mau dengar kita punya permintaan. Ini saya mohon pertimbangan Menteri Ekonomi. Okey, terima kasih. Last. Terima kasih. Saya terus ke soalan. Pergi soalan. Minta Yang Berhormat Menteri dedahkan senarai 247 bekalan data yang dijadikan rujukan kepada sistem padu. Nombor 1. Nombor 2, 247 bekalan data ini siapa operatornya? Yang kedua. Yang ketiga, sejauh mana keterjaminan data pribadi
daripada padu. Terima kasih. Yang Berhormat. Kalau 27 nak dah baca Yang Berhormat sampai 27 malam. Terima kasih Tan Sri. Saya jawab dengan cepat. Tadi Senator Dato' Arman tanya tentang satu ialah tentang penguatkuasaan soal gaji progresif dan sebagainya. Saya kira majikan pun sebenarnya rakyat. Dan majikan pun pada pandangan saya sebagaimana yang mereka mampu, mereka juga mahu membayar gaji yang baik kepada pekerja-pekerja kerana gaji yang baik akan menghasilkan pekerja yang produktif. Tapi ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi sebab itu buat masa sekarang kita perlu mengimbangi di antara keperluan menaikkan gaji dengan kemampuan syarikat-syarikat kerana kita telah pun melalui proses ini semasa pengenalan gaji minima. Walaupun kerajaan bagi arahan kena gaji minima, tapi dia akan ada satu kumpulan besar yang datang dan beritahu kalau kami laksanakan maka kami tutup kedai. Jadi sebab itu saya ingat kita perlu sesuaikan dari satu masa ke satu masa dan saya berharap bila kerajaan peruntukan berbilion itu bukti keikhlasan yang boleh memujuk lebih banyak majikan untuk turut serta di dalam dasar ini. Soal tentang MySejahtera, sebenarnya padu dibangunkan secara penuh oleh kaki tangan kerajaan tanpa perunding luar, tanpa kos. Jadi itu sebenarnya beban kepada terutamanya kaki tangan daripada DOSM dan juga mampu yang perlu membangunkan sistem sebesar ini. Ini adalah pangkalan data yang paling besar ada di negara kita. Tetapi ini cabaran yang saya lontarkan kepada penjawat awam. Saya yakin setelah 10 bulan saya bekerja dengan mereka, saya yakin mereka boleh laksanakan ini dengan kepakaran yang mereka ada tanpa kos dan tanpa perunding luar kerana kita perlu bina kepakaran ini di dalam kerajaan dan di dalam kalangan penjawat awam kita. Memang kami pucat muka lah kalau tak jadi. Parah kami, tapi saya yakin cabaran itu nampaknya setakat ini padu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang penting ialah pangkalan data dengan izin the back end tu. Bila sudah ada pangkalan data sebesar itu, front end itu boleh gunakan apa-apa yang lain. Kerana akhirnya mereka kena rujuk juga kepada pangkalan data itu. Pangkalan data itu yang sebelum ini tidak ada. Tadi Senator Datuk Samudin tanya pasal REE. Saya terima kasih, tapi saya kalau boleh tidaklah. Kerana sebenarnya tugas yang ada di Kementerian Ekonomi ini sudah lebih daripada cukup, terutamanya untuk mengendalikan cabaran-cabaran ekonomi makro. Dan perkara itu saya ingat akhirnya perlu diselaraskan dan diharmonikan di antara peringkat kerajaan-kerajaan negeri dan juga agensi-agensi persekutuan. Yang terbaik ialah kalau kita boleh rangkumkan semua supaya keseluruhan rantaian nilai daripada pelombongan itu kepada midstream, kepada syarikat-syarikat swasta dapat dibangunkan secara selari dengan dasar utama. Yang kita agak terbelakang sekarang, saya memang maklum bahawa kita sebenarnya agak ketinggalan dari segi dasar kita untuk memastikan REE ini dapat dikekalkan keseluruhan rantaian nilainya di dalam negara ini. Kalau tidak, kita akan ekspor semua dan kita rugi. Dan sebab itu antara keputusan pertama yang kita buat ialah supaya menghentikan sebarang kelulusan ekspor. Saya tahu kementerian yang terbabit selain daripada kementerian saya adalah Kementerian NRECC dan juga Kementerian Pelaburan MITI. Sekarang ini sedang bertungkus lumus untuk menyediakan kerangka dasar keseluruhan itu. Tapi sebaik-baiknya saya ingat dia akan terus dikekalkan di kementerian yang lain lah, bukan di Kementerian Ekonomi. Sebab banyak lagi tugasan-tugasan dan lain. Dan yang terakhir sekali tadi YB Senator Abun tanya tentang projek-projek ini. Projek yang berbentuk DE besar seperti jalan, hospital dan sebagainya itu memang diharmonikan sebaik yang mungkin di antara kerajaan negeri, kementerian terbabit dan Kementerian Ekonomi. Tapi saya faham juga untuk negeri-negeri seperti Sarawak, Sabah contohnya, keperluan infrastruktur kecil di pedalaman itu berbeza dengan yang ada di Semenanjung. Kerana jalannya pun tak ada dan airnya pun kadang-kadang tak ada. Sebab itu di peringkat Kementerian Ekonomi kita
melancarkan inisiatif kemudahan rakyat supaya rakyat sendiri, penjawat awam, wakil rakyat, sesiapa pun boleh turut sama terus memohon kepada kementerian dan kami boleh luluskan terus dan kami akan minta pihak berkuasa yang berwajib di kawasan itu mengambil peruntukan itu dan laksanakan secepat mungkin. Itu setakat ini saya lihat telah membantu terutamanya di Sabah dan di Sarawak dalam mempercepatkan pembinaan projek-projek kecil berbanding dengan kaedah sebelum ini yang rakyat kena bawa kepada pegawai kena bawa ke satu peringkat. Sekarang ini dia boleh terus, tapi sudah tentu dia juga bergantung kepada kemampuan untuk dilaksanakan di peringkat pihak berkuasa masing-masing. Soalan-soalan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Razali tadi, kalau saya nak baca semua 247 tu dia panjang lah. Jadi perkara ini akan tunggu 2-3 bulan akan datang. Kalau perlukan jawapan bertulis pun kita boleh bagi jawapan bertulis. Dan yang saya boleh sebut begini, dia sebenarnya setiap agensi dan kementerian kita masing-masing ada pangkalan data. Kementerian Pendidikan ada, Pendidikan Tinggi ada, IKASIH ada, Aidama ada, semua ini beratus-ratus. Semua ini digabungkan dan termasuk juga badan-badan berkanun seperti KWSP, Perkeso, termasuk juga lembaga-lembaga zakat, termasuk juga pembekal-pembekal utility seperti TNB, seperti syarikat-syarikat air, kerana kita nak membina keseluruhan data mengenai setiap isi rumah. Soal tentang keselamatan keselamatan data itu secara praktis industri cyber security ini, sebab itu juga kenapa kerajaan mengambil keputusan untuk mewujudkan padu. Kerana bila pangkalan data ini ada di banyak tempat, kepakaran cyber security itu yang sebenarnya memerlukan kepakaran yang lebih tinggi daripada kejuruteraan perisian biasa, kepakaran itu tidak dapat dipusatkan. Dalam keadaan negara kita, pakar-pakar cyber security ini tidak ramai. Dan untuk membina satu kumpulan pakar cyber security kerajaan, mereka perlu ditempatkan di satu tempat supaya mereka boleh fokus kepada tugas itu berbanding dengan kaedah sekarang yang masing-masing ada pangkalan data tetapi kita tidak cukup orang untuk kita nak letakkan di sebanyak mana agensi. Jadi itulah sebenarnya juga satu strategi kerajaan apabila kita mewujudkan satu pangkalan data utama yang menjadi enjin data kerajaan, maka kerjaya pakar-pakar cyber security ini akan lebih terjamin dan mereka boleh dilatih dengan lebih baik dan itu akan memberi lebih banyak ruang kepada kerajaan untuk memastikan aspek cyber security itu lebih terjaga berbanding dengan keadaan sekarang. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingat itu memadai, kita dah dekat 5.40. Jadi saya ucap akhir sekali terima kasih kepada semua dan semua rakyat Malaysia yang telah mengikuti keseluruhan pembentangan dan perbahasan mengenai kajian separuh penggal. Saya yakin kalau kita benar-benar fokus dan positif dengan perkara-perkara yang baik seperti ini, insya-Allah anjakan-anjakan itu akan dapat membuahkan hasil kepada seluruh negara dalam masa yang ditetapkan. Sekian, terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.